Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita pada kelas matematik tahun 5 bertarikh 6 Julai 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Bersama saya Cikgu Muhammad Fauzi bin Sulaiman yang akan mengajar matematik tahun 5 pada hari ini. Okey, baik. Kita akan teruskan. Kita akan fokus pembelajaran kita kepada dua perkara. Yang pertama iaitu 2.3.2 mengira peratus daripada kuantiti, dan yang kedua penyelesaian masalah. Habis sahaja tajuk pada hari ini, maka kita dah selesai unit 2. Baik, saya nak imbas balik 2.3.2 adalah sebaliknya daripada pembelajaran pada minggu lepas. Pada minggu lepas 2.3.2 kita mengira kuantiti daripada peratus yang diberikan. Tapi pada hari ini kita nak mengira peratus daripada kuantiti. Okey, baik. Kita teruskan. Untuk aktiviti yang pertama, kita akan memfokuskan kepada 2.3.2 iaitu mengira peratus daripada kuantiti. Okey, sudah bersedia semua? Kita teruskan. Kita akan melihat kepada contoh. Apakah contoh dia? Hitung peratusan pesanan 180 kotak pelitup muka daripada pengeluaran asal 80 kotak pelitup muka. Okey, jadi kita nak highlightkan di sini apakah soalan yang dinyatakan di sini ataupun yang ditanya pada soalan ini. Dia tanya peratusan. Okey, bila peratusan, maka kita kena kira peratus. Maka langkah yang pertama untuk mengira peratus ialah kita tengok hitung pesanan 180 kotak muka daripada pengeluaran asal. Okey. Untuk mengira soalan ini, kita kena gunakan 180 per dengan bilangan asal. Okey, ingat bilangan asal. Bilangan asal ialah 80. Okey, disebabkan kita nak mengira peratusan, maka kita kena darab dengan 100%. Okey, baik. Berbeza dengan minggu lepas kita per dengan 100, darabkan dengan jumlah. Okey, baik. Jadi hari ini disebabkan kita nak mengira peratusan, maka kita kena darabkan dengan 100. Sebab dalam soalan tiada peratus yang diberikan. Dia hanya dia suruh kira peratus. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan kaedah biasa, kaedah pemansuhan. Kaedah pemansuhan, kita potong sifar yang ada, satu atas, satu di bawah. Okey, baik. Sekarang kita tengok 180 8 dengan 10. Okey, 18 180 ni 10 dan juga 8 kita boleh kecilkan dengan sifar 2, atas dan bawah. Okey, kita ambil gabungan 8 dengan 10. Okey, sifar 2 yang akan dapat 4. Sifar 10 yang akan dapat 5. Okey, jadi 180 per 4 darab 5, nombor yang masih ada. Okey, kita tengok lagi 4 dengan 180, 18 ni dalam sifar 2. Jadi berapa darab 2 dapat 18? 9. Maka berapa darab 2 dapat 4? 2. Okey, baik. Sini 90. 90. Okey, 180 bahagi 2 dapat 90. Okey, jadi satu lagi kita boleh kecilkan lagi, 2 dengan 90. 90. Bila nombor tu berakhir dengan sifar, maka dia boleh kecilkan dengan sifar 2. 90. Okey, berapa kalau 90 bahagi 2? 90 bahagi 2 40. 45. Kalau kamu kurang pasti, kamu boleh buat dalam bentuk lazim, 90 bahagi 20. 90 bahagi 2. Okey, baik. Jadi 2 dekat sini kita hapuskan, jadi 1. 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, sekarang nombor yang ada sekarang ialah 45 dengan 5.
Okey, nombor yang masih ada 45 dengan 5. Maka kita buat dia dalam bentuk lazim. 45 darab 5. Okey, 5 ni adalah 5%. Kita kira dulu. 5 darab 5, 5, 2. 4 darab 5, 20 tambah 2, 22. Okey, baik. Jadi jawapan dia ialah 225%. Okey, jadi 180 kotak pelitup muka telah dikeluarkan daripada pengeluaran asal sebanyak 80%. Berapakah peratusan kotak pelitup muka yang dikeluarkan? Okay, jawapan ialah 225%. Sudah melebihi 100%. Okey, nilai peratus dia besar sebab 180. Jumlah asal 80. Baik, kita teruskan kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita tengok. Okey. Baik, contoh yang kedua, 42 buah buku diterbitkan daripada sasaran 30 buah buku. Okey. Kita nak kira peratusan juga. Okey, 42 buah buku. Berapakah peratus? 42 buah buku diterbitkan daripada sasaran 30 buah buku. Okey, 42 dan 30. Okey, yang manakah nilai asal? Yang nilai asal adalah sasaran. Okey, jadi kita kena buat 42 per 30 didarabkan dengan 100%. Okey, 100%. Okey, baik. Jadi kita tengok, kita boleh gunakan kaedah pemansuhan di sini. Sifar dengan sifar. Okey, baik. Di sini kita tengok 42 darab 10 bahagi 3. Okey, 42 per 3 darab 10 lah. Okey, jadi sepatutnya 42 dengan 3 ni kita boleh kecilkan lagi ataupun simplify dengan sifar yang mudah. Tapi saya akan tunjuk kaedah biasalah. Okey, baik. Jadi nak senang, 42 darab 10. 42 darab 10 dapat berapa? 420. Okey, maka kita akan dapat 420. Hasil daripada 42 darab 10, 420 per 3. Okey, baik. 420 per 3 kita bahagikan. 420 bahagi 3, kita buat bentuk lazim. Bahagi 3. Okey, 420 bahagi 3, kita akan dapat, okey, 3 darab 1, 3. Cara kamu mahir dalam operasi asas bahagi. 4 tolak 3 dapat 1. Kita turunkan 2. Okey, dan sifar 3, 12. Berapa? 4. 3 darab 4, 12. Okey, baik. Kita tolak, turunkan sifar. Okey, sifar ni naik di atas 140. Okey, baik. Jadi jawapan dia ialah 140%. Okey, baik. Jadi 42 buah buku diterbitkan daripada sasaran 30 buah buku. 30 ni adalah nilai asal. Okey, ingat. Per dengan nilai asal. Per dengan nilai asal. Okey, baik, kita tengok contoh yang ketiga. 108 bungkusan disiapkan daripada sasaran 90 bungkusan. Okey. Baik, untuk yang ni pula kita nak kira berapa peratus dia? 108 yang disasarkan daripada 90. Jadi kita darabkan dengan 100% sebab kita nak mencari peratus. Okey. Kita potong sifar yang ada, satu atas, satu bawah. Okey, sifar di tengah ni tak boleh. Okey, hanya sifar di belakang saja, atas dan bawah. Baik, okey. Jadi 108 darab 10 bahagi 9. Mungkin kita kurang mahir untuk mengecilkan pecahan ini. Okey, jadi kita buat dalam bentuk lazim. 108 darab 10. 108 darab 10 ialah 1080. Okey, 1 sifar 8 sifar.
Okey, hanya tambahkan sifar. 108 darab 10 tambahkan sifar. Okey, saya dah ajar semasa pendaraban dengan 10, 100 dan 1000. Okey, 1080 kita bahagikan dengan 9. Okey, kita buat bentuk lazim. 1080 1080 bahagi 9. Okey, baik. 9, sifar 9, 9 darab 1, 9. Okey, tolak. 10 tolak 9 dapat berapa? 1. Turunkan 8. Okey, 9 darab 2, 18. Sifar 9. Okey, baik. Sifar di bawah, turunkan. Okey, naikkan sifar. Okey, sifar sini. Okey, habis. Jadi jawapan dia ialah 120%. Okey, baik. Ingat, apabila nak mengira peratusan, cari nilai yang kita dapat per yang ditanya, per dengan jumlah asal, darabkan dengan 100%. Selepas tu kita buat kaedah biasa. Okey, baik. Selesai untuk yang pertama berkenaan dengan mengira peratus daripada kuantiti. Okay, sekarang kita masuk kepada aktiviti yang kedua, penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah ni merangkumi pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, soalan yang saya gunakan untuk kemahiran ini adalah soalan daripada modul yang telah diedarkan kepada kamu. Okey, baik. Kita akan bincang sama-sama. Okey, untuk yang soalan yang pertama. Sarah membeli 100 biji telur di pasar. Dia menjual 2/5 daripada telur tersebut kepada jirannya. Berapakah bilangan telur yang tinggal? Okey, kita highlightkan manakah isi penting dalam soalan ini. Sarah membeli 100 biji telur. Okey, ingat 100 ni dibeli di pasar. Dia menjual 2/5 daripada telur tersebut. Okey, ingat perkataan daripada telur tersebut. Berapa? 100. Daripada 100. Berapakah bilangan telur yang tinggal? Okey, ada banyak kaedah yang boleh digunakan, tapi saya nak tunjuk kaedah biasa saja supaya kamu dapat menguasai. Baik, jadi kita gunakan pecahan yang diberikan 2/5 daripada telur tersebut kepada jirannya. Okey, berapakah yang digunakan? 2/5 daripada 100. Okey, 2/5 dia memberikan kepada jirannya. Okey, baik. 2/5 daripada 100. Okey, ingat balik, sifar 5, 5 dapat 5 darab berapa dapat 100? 5 darab 20. Okey, 5 darab 20. Okey, jadi dekat atas sini kita akan dapat 20. Kita dah kecilkan 20. Okey. Jadi nombor yang ada sekarang ialah 2 darab 20. 2 darab 2 4. Okey, jadi kalau 2 darab 20 40. Apa maksud 40 ni? 40 ni ialah telur yang diberikan kepada jirannya. Okey, kita tengok soalan, berapakah bilangan telur yang tinggal? Yang tinggal. Okey, apabila 100 biji telur, 40 diberikan kepada jirannya, maka berapakah yang tinggal? Jadi pengiraan yang seterusnya ialah 100 bilangan asal ditolakkan dengan 40 yang diberikan kepada jirannya, maka kita akan dapat sifar. Jadi sini 10 tolak 4 dapat 6. Okey, jadi berapakah telur yang tinggal? 60 biji telur yang masih ada. Okey, kita imbas balik. 2/5 daripada 100 biji telur telah diberikan kepada jirannya. Okey, 2/5 darab 100, kita kecilkan 20. Okey, kita akan dapat 20 kat atas, kat sini 1 lah. Okey, tak ada nilai. 2 darab 20 dapat 40. 40 ni lah yang diberikan kepada jirannya dalam pecahan 2/5. Nilai yang sebenar adalah 40. Okey, baik. Jadi 100 bilangan asal tolakkan dengan bilangan telur yang diberikan kepada jirannya, maka kita akan dapat 60. Inilah bilangan telur yang tinggal. Okey, selesai penyelesaian masalah berkait dengan
pecahan. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Baik. Malina ada 150 biji oren. 1/5 daripada oren itu diberikan kepada adiknya dan 1/3 daripada baki oren itu diberikan kepada abangnya. Berapakah bilangan oren yang masih ada pada Malina? Okey, baik. Jadi untuk soalan ini agak kompleks. Mungkin ada beberapa langkah pengiraan yang kita kena kira. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Kita analisa dulu soalan. Malina ada 150 biji oren. Okey, dia ada 150 biji oren. 1/5 daripada oren itu. Daripada oren itu. Maksudnya daripada 150 biji. 1/5 daripada 150 biji diberikan kepada adiknya. Okey, baik, seterusnya 1/3 daripada baki. Baki. Okey, maksudnya untuk soalan ini kita kena kira dulu berapakah bilangan oren yang diberikan kepada adiknya dahulu. Okey, kita kira langkah pertama, berapakah pecahan yang diberikan kepada adiknya? Pecahan yang diberikan kepada adiknya ialah 1/5 daripada 150 biji. Okey, baik. Ingat lagi sifar 5, 5, 10, 15. Kalau sifar 5, 5, 10, 15, maka kat sini 1, 5 darab 3, 15. Kalau 150, 5 darab 30. Okey, baik. Jadi yang tinggal adalah 1 darab 30. 30 yang diberikan kepada adiknya. Jadi berapakah baki selepas diberikan kepada adiknya? Kita kena ambil daripada jumlah asal 150 tolak 30 yang diberikan kepada adiknya. Baik. Jadi sifar 2, 1. Inilah baki selepas diberikan kepada adiknya. Baik. Seterusnya kita kira 1/3 daripada baki oren itu diberikan kepada abangnya. Daripada baki. Inilah bakinya. Ini bakinya 120 ni. Okey, baik. Kita ambil 1/3 yang diberikan kepada abangnya. Okey, 1/3 daripada 120. Baik. Jadi sifar 3, 3, 6, 9, 12. Sifar 3, 3, 6, 9, 12. Jadi maksudnya kat sini 1, kat sini 40. Okey, baik. Jadi baki tadi 120. Daripada baki 1/3 diberikan kepada abangnya. Maka berapakah nilai yang diberikan kepada abangnya? Nilai jumlah yang diberikan kepada abangnya adalah 40. Daripada berapa? Daripada 120. Maka kita kena ambil baki dan tolak nilai yang oren yang diberikan kepada abangnya. Okey, berapa dapat sini? Sifar. Okey, 12 tolak 4 dapat 8. Okey, baik. Jadi soalan yang ditanya adalah berapakah bilangan oren yang masih ada pada Malina? 80. Okey. 80 bilangan yang masih ada pada Malina setelah diberikan sebanyak 30 kepada adiknya. Baki dia 120. Selepas itu 1/3 nilai dia adalah 40. Jadi daripada baki tu kita tolak yang diberikan kepada abangnya, dapatlah 80. Maka baki bagi bilangan oren yang masih ada pada Malina adalah 80. Okey, baik. Jadi kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Jisim ahsan ialah 56.8 kg. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, ini adalah berkait dengan perpuluhan. Jisim ahsan ialah 56.8 kg. Okey, kita highlightkan di sini. Ahsan 56.8. Jisim Maina ialah 6.5 kg kurang daripada. Okey, ingat perkataan ini kurang daripada. Hitung jumlah jisim mereka dalam kilogram. Okey, baik. Jadi jisim ahsan kita dah tahu 56.8. Okey. Ahsan sama dengan
Okey, jisim minor. Minor pula, dia kata jisim minor 6.5 kurang daripada asan. Maksudnya asan lebih berat dari minor. Maka kita kena ambil bilangan ataupun jisim asan, kita tolakkan dengan berapakah yang kurang. Kita tolak 6.5. Inilah yang kurang. Jadi kita akan dapat jumlah jisim bagi minor. 8 tolak 5 dapat 3. 6 tolak 6 dapat sifar 5. Okey. Jadi inilah jisim bagi minor. Okey, ini jisim bagi minor. Okey, baik. Jadi jisim asal 56.8, jisim minor 50.3. Jadi soalan dia, hitung jumlah jisim mereka. Jumlah jisim mereka. Maka pengiraan yang seterusnya adalah 56.8 tambah dengan 50.3. Okey, 8 tambah 3, 11. 6 tambah 1, 7. 5 tambah 5, 10. Okey, titik perpuluhan di sini. Okey, titik perpuluhan di situ. Baik, jadi berapakah jumlah jisim mereka? Jumlah jisim mereka ialah 107.1 ataupun 107.1 kilogram. Baik, jawapan akhir mesti dinyatakan unitnya. Okey, baik, yang lain pun boleh. Kamu sama ada kamu nak letakkan unit dalam pengiraan ataupun tidak. Tetapi paling penting jawapan akhir mesti ada unit. Okey, maka inilah jumlah jisim asan dan minor. Okey, kita ulang balik. Asan 56.8, minor 6.5 kurang daripada asan. Maka kita ambil jisim asan, kita tolak berapa yang kurang, maka kita akan dapat 50.3. Ini adalah jisim minor. Okey, jisim minor. Jadi jumlah dia adalah kita tambahkan jisim minor dan juga jisim ahsan, maka kita akan dapat 107.1 kilogram. Okey, baik, selesai untuk penyelesaian masalah bagi tajuk perpuluhan. Okey, dan yang terakhir sekali, soalan yang keempat, sebuah kelas, okey, ini tajuk peratus. Sebuah kelas mempunyai 40 orang murid. Okey, 40 orang murid. Jika 5% daripada murid itu, okey, daripada, okey, ingat perkataan daripada murid itu gagal dalam suatu ujian matematik, berapakah bilangan murid yang lulus? Okey, baik, 5% diberikan adalah peratus yang gagal, tetapi ditanya adalah sebaliknya yang lulus. Baik, jadi kita dah belajar kemahiran mengira kuantiti dari peratus yang diberikan. Okey, kita kena kira dulu berapakah 5% ni. 5% yang gagal. 5/100 didarabkan dengan berapa jumlah daripada 40 orang murid. Okey, baik, kita tengok. Okey, kita boleh simplifykan kat sini. Sifar atas, sifar bawah. Okey, jadi 5, 10, 4. Masih dalam sifar 2, senang. Okey, 5 berapa, darab berapa? Sifar 5. 5 dengan 10. Kita buat 5 dengan 10 sifar 5. 5 darab 1 dapat 5. 5 darab 2 dapat 10. Okey, yang tinggal 1/2 darab 4. Okey, jadi 2 dengan 4 kita kecilkan dengan sifar 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 2 dapat 4. Maka 2 orang yang gagal. Okey, jadi 5% mewakili 2 orang. 5% mewakili 2 orang yang gagal daripada jumlah murid 40 orang. Baik, jadi soalan dia, berapakah bilangan murid yang lulus? Okey, yang lulus. Jadi bila dia tanya berapakah bilangan murid yang lulus, kita ambil jumlah bilangan murid, kita tolakkan dengan bilangan yang gagal. Maka kita akan dapat yang sebaliknya yang lulus. 40 sifar tolak 2 tak boleh. Sini dapat 3.
10 tolak 2 dapat 8. Sini 3, 38. Okey, baik. Jadi 40 jumlah murid tolak dengan jumlah yang gagal 2, maka kita akan dapat jumlah yang lulus. Maka jawapan dia adalah 38 murid yang lulus. 38 orang, bukan peratus ya. 38 orang murid yang lulus. Okey, baik. Jadi selesai untuk penyelesaian masalah bagi tajuk ataupun unit 2 merangkumi tajuk peratus, perpuluhan dan juga pecahan. Okey, baik. Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini kemahiran yang saya nak ajar kepada kamu. Jadi terima kasih. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.